Okay, so bab 2. So dalam buku teks kamu, kalau kamu ada buku teks, kamu boleh buka juga buku teks kamu. You can follow along. Bab 2 ekosistem. So apa itu ekosistem? Kadang-kadang kita selalu dengar ini perkataan ekosistem. Kadang-kadang kalau kita lihat, I don't know, kalau kamu jenis yang suka tengok, let's say Animal Planet or Discovery Channel or any nature program, kamu akan selalu dengar ini perkataan ekosistem. Okay? What ini ekosistem ni sebenarnya merujuk pada apa? Kita mungkin ada idea yang ekosistem ini berkaitan dengan alam semula jadi, tapi mungkin kita tidak berapa tahu apa maksud ini istilah ekosistem. So, for chapter 2, kita punya objektif ialah kita habis sudah bab 2, kamu boleh tahu perkara-perkara ini. Okay? Nature friendly system. Well, sometimes you hear the word eco, and the word eco, because Adam says nature-friendly system. Well, sometimes we hear the word eco, and the word eco as in something that's good for nature. And well, there's some truth to that, betul juga tu. But the word ecosystem actually means something else. So, dalam bab ini pelajar akan dapat memahami aliran tenaga dalam ekosistem. So, apa itu aliran tenaga? Bolehkah kita melihat tenaga itu mengalir dari satu tempat ke tempat lain? Okay? Kitar nutrien dalam ekosistem. Kitar nutrien ini sebenarnya kita sudah belajar tingkatan 1 and kita akan belajar lebih mendalam lagi. Saling bersandaran dan interaksi antara organisme dan antara organisme dan persekitaran. Right? So, bagaimana haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan, manusia berinteraksi, berhubung dengan alam sekitar. Dan peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan alam. So, satu idea yang sangat penting dalam istilah konsep ini ialah ini perkataan interaksi. Right? Interaksi bermaksud bagaimana benda berhubung dengan satu sama lain. Right? Kalau satu haiwan lakukan ini, apa yang berlaku kepada haiwan-haiwan yang lain yang di sekelilingnya? Okay? Adakah dia, kalau haiwan ini melakukan sesuatu, adakah itu menjadi sesuatu yang baik untuk haiwan-haiwan yang di sekitar, ataupun tumbuhan di sekitar, ataupun adakah itu merupakan sesuatu yang akan membawa mudarat ataupun membawa kepada kerugian kepada haiwan-haiwan di sekeliling. So, ekosistem is all about ini interaksi di antara haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan dan macam-macam lagi. Ini mungkin kecil sikit. Don't worry, nanti itu slides akan share juga kepada kamu. So, antara kata-kata kunci yang ada di dalam bab ini. Ekosistem. Apa tu ekosistem? Pengeluar, producer. Apa tu pengeluar? Pengguna, consumer. Apa tu pengguna? Pengurai or decomposer. Rantai makanan, siratan makanan, species, populasi, community, mutualisme, komensalisme, parasitisme, sapropotisme. What are all these things? In English, we have ecosystem, producer, consumer, decomposer, food chain, food web, species, population, community, mutualism, commensalism, parasitism, and sapropotism. So what are the meaning of all these different words? So topik yang pertama, aliran tenaga dalam ekosistem. So saya mau tanya kepada semua pelajar sebelum saya teruskan. Apa punca ataupun sumber tenaga utama yang kita ada? Okay, kamu boleh jawab. You can just type something in the chat. Oxygen. Oxygen. Ada yang bilang air. Is Denny saying air or air? Ada yang bilang petroleum. Okay, what is the main energy source on our planet? Apa sumber tenaga utama? Tingkatan 1 kamu sudah belajar tentang tenaga, tentang jenis-jenis tenaga.
Ya, kamu belajar yang tenaga tidak boleh dicipta, hanya boleh diubah bentuk dari satu bentuk kepada bentuk lain. Okay, actually Adam sudah menyatakan jawapan yang betul sebenarnya. So the main source of energy that we have on this planet is actually from the sun. Right, matahari. Okay, ya, petroleum, bahan bakar fosil, tenaga air, hydroelectricity. Ini semua adalah jenis-jenis sumber tenaga. But the main one dan yang nomor satu di bumi kita ialah matahari. Kamu bayangkan sajalah berapa banyak haba yang matahari keluarkan setiap hari, berapa banyak cahaya yang dikeluarkan oleh matahari setiap hari, dan berapa banyak tenaga yang dia hasilkan setiap hari. Right? So kenapa ini sangat penting? Sebab semua tenaga dalam ekosistem kita berasal dari matahari. Right? Okay? Even kalau kita lihat betul lah apa yang dikatakan oleh para saintis. Kamu bilang ada juga yang gunakan petrol, ada tenaga yang datang daripada bahan bakaran yang lain. Ya, tapi itu pun perkara-perkara itu pun dia mendapat tenaga dia satu ketika dahulu dia mendapat tenaga dia daripada matahari. Ingat, kamu tidak boleh mencipta tenaga. Kamu hanya boleh tukar tenaga yang sedia ada kepada bentuk lain. So, untuk bumi kita hanya boleh mengambil tenaga yang ada dalam matahari dan menukarkan itu kepada bentuk-bentuk lain. So, kalau kamu lihat di sini, tenaga cahaya dari matahari ditukar kepada tenaga kimia melalui fotosintesis. Kalau kita tahu fotosintesis ialah proses di mana tumbuh-tumbuhan mengambil cahaya matahari dan menggunakan itu untuk menghasilkan makanan untuk tumbuhan itu. Nah, yang sangat penting ini ialah ini. Tenaga kimia dipindahkan. That word is very important. Tenaga kimia tersebut dipindahkan kepada pengguna. So, tumbuhan itu yang buat itu tenaga, kemudian tumbuhan itu dimakan oleh haiwan lain dan tenaga yang ada dalam tumbuhan itu akan dipindah kepada pengguna primer dan kemudian pengguna sekunder dan pengguna tertier dalam sesuatu yang kita panggil sebagai rantai makanan. So sebenarnya tenaga yang mula-mula berasal daripada matahari itu hanya akan dipindah-pindahkan saja. Right? Hopefully that's clear so far. So kalau kita lihat, well, first of all sebelum kita teruskan, kita kena tahulah apa itu pengeluar, apa itu pengguna, dan apa itu pengurai. Apa peranan setiap benda ini. So let's go with the first one. So pengeluar, or in English we call this a producer. Pengeluar ialah organisme yang boleh membuat makanan sendiri. Apa maksud saya boleh membuat makanan sendiri? Dia tidak perlu makan hidupan lain. Dia tidak perlu makan organisme lain. Okay, so hanya satu saja jenis organisme ataupun satu saja kelas organisme yang boleh dikatakan sebagai pengeluar, yaitu tumbuhan. Okay, semua tumbuh-tumbuhan dia menjalani proses fotosintesis di mana tenaga cahaya matahari ditukar kepada tenaga kimia. Yeah, you've been through that in Form 1. So, dia menjadi pengeluar. Dia menghasilkan ataupun membuat makanan sendiri. Okay. Haiwan-haiwan lain semua ialah pengguna. Dia tidak mampu membuat makanan sendiri. Dia kena makan sesuatu. Sama ada dia kena makan tumbuhan ataupun dia kena makan haiwan lain untuk mendapat tenaga. Right? Only plants do not need to eat other animals untuk mendapatkan tenaga. So ini satu konsep yang sangat penting dalam ekosistem. Pengguna primer. So kita ada 3 jenis pengguna. So pengguna primer ialah organisme yang memakan pengeluar. So kalau tumbuhan ialah pengeluar, pengguna primer ialah organisme yang makan itu pengeluar, ataupun dalam erti kata lain,
organisme ataupun haiwan yang makan tumbuhan. So, antara dia ini merupakan haiwan herbivore ataupun omnivore. So, for example, dalam ini gambar kamu boleh nampak ada seekor belalang. Dan belalang inilah yang akan makan tumbuh-tumbuhan. Dia makan rumput dan sebagainya. So, tenaga yang dihasilkan oleh rumput itu, it's okay. Lambat tidak apa. You can catch up. So, tenaga yang dihasilkan oleh rumput tadi, sekarang rumput bila dia kena makan oleh itu grasshopper, tenaga yang ada dalam rumput tadi itu sekarang masuk ke dalam badan grasshopper dan sekarang grasshopper sudah yang akan mempunyai tenaga itu. So ini yang dimaksudkan apabila saya katakan tenaga akan berpindah daripada satu organisme ke organisme yang lain. So pengguna primer maksudnya dia pengguna yang pertama lah, dia makan itu tumbuhan. So dalam satu rantai makanan dia merupakan pengguna yang pertama. So sekarang kita dah pengguna sekunder. So sekarang belalang tadi yang makan rumput, sekarang dia akan makan oleh burung. So pengguna sekunder ialah organisme yang makan pengguna primer. Right, so sekarang pengguna sekunder ni dia tidak lagi mendapat dia punya makanan daripada itu pengeluar, daripada dia punya pengeluar asal, tapi dia mendapat makanan dia daripada pengguna primer yang tadi. So tadi belalang makan rumput, jadi belalang dapat tenaga daripada rumput itu. Sekarang burung makan itu belalang, jadi dia dapat itu tenaga daripada itu belalang. Tapi itu tenaga dari belalang pun sebenarnya tadi datang daripada rumput. Right? So pengguna sekunder biasanya adalah haiwan omnivore ataupun carnivore. Dan dia merupakan pengguna kedua dalam rantai makanan. So usually dia adalah pengguna kedua dalam rantai makanan. And the third one we have, so we have a snake here trying to eat the bird, tapi dia tidak berdaya. Tapi pengguna tertier ialah organisme yang memakan pengguna sekunder. Dan sebenarnya dia boleh teruskan dan boleh berterusan saja, tapi untuk sekarang kita sampai tertier sajalah. So biasanya haiwan pengguna tertier dia merupakan carnivore sekunder. Kenapa dia dipanggil carnivore sekunder? Sebab tadi pengguna sekunder biasanya juga merupakan carnivore. Kalau dalam buku teks ataupun soalan kamu nampak istilah carnivore sekunder, kamu tahu itu adalah pengguna tertier. Right? Pengguna tertier, carnivore sekunder. So usually dia merupakan pengguna yang ketiga dalam rantai makanan. So saya mau kamu lihat ini betul-betul. Pengguna tertier, dia mendapat tenaga dia daripada pengguna sekunder. Bila dia makan itu pengguna sekunder, makanan yang ada di dalam, tenaga yang ada dalam pengguna sekunder akan dipindahkan ke dalam tubuh badan pengguna tertier. So pengguna tertier mendapat tenaga dari pengguna sekunder. Pengguna sekunder mendapat tenaga daripada pengguna primer. Pengguna primer dapat makanan daripada pengeluar. Tetapi pengeluar dia mendapat makanan daripada mana? Matahari. So sebenarnya semua tenaga itu sebenarnya pada satu ketika dahulu itu berasal daripada matahari. Inilah maksud saya apabila saya mengatakan matahari merupakan sumber tenaga utama dalam satu ekosistem. Walaupun walaupun hewan itu tidak pernah makan tumbuhan, tapi tenaga yang dia makan itu pada satu ketika dahulu dia datang juga daripada pengeluar ataupun datang juga daripada matahari. Konsep yang sangat penting ini. Ini yang kita panggil sebagai aliran tenaga. Tenaga mengalir daripada matahari ke pengeluar, ke pengguna, dan ke pengguna seterusnya, and so on and so forth. Right? And finally, kita ada pengurai. So, pengurai ialah organisme yang menguraikan haiwan dan tumbuhan mati, right, kepada bahan-bahan yang lebih ringkas ataupun nutrien. Dalam istilah yang paling mudah ialah organisme yang kasih reput. Right?
So contohnya ini cendawan. Apabila ada pokok yang mati, kayu yang mati, cendawan akan mereputkan kayu itu. Dan lama-lama bila sesuatu reput itu, lama-lama dia akan menjadi apa? Jadi tanah balik. Ini yang dimaksudkan kepada, yang ini adalah maksudkan dia bilang menguraikan kepada bahan-bahan yang lebih ringkas. So ini adalah satu peranan yang sangat kecil lah. Semua organisme yang mati, for example, kayu, haiwan, ada pengurai dia. Contohnya kulat, ada cacing, right? Ada giuk. Ini semua adalah contoh-contoh pengurai, bakteria. Dan haiwan itu akan reput dan menjadi tanah kembali. Dan tanah yang kembali itu diguna oleh pengeluar. So basically dia pusing-pusing lah. So this is what some people call the circle of life. Yang mati digunakan untuk yang masih hidup. Ataupun yang mati digunakan untuk terus mengekalkan kehidupan. Right, so hubungan ini dipanggil sebagai saprofotisme. So hubungan di antara sebuah pengurai, contohnya kulat, dengan kayu yang sudah mati, ialah saprotisme. Hubungan itu dipanggil sebagai saprofotisme. Okay, so kita boleh menggunakan rantai makanan untuk menunjukkan, hubungan pemakanan di antara organisme. So something like this lah. So kita start dengan kubis, dan kemudian kubis dimakan oleh siput. So siput di dalam rantai makanan ini, siput merupakan pengguna primer, kubis merupakan pengeluar. Siput kemudian dimakan oleh burung, so burung menjadi pengguna sekunder, dan akhirnya burung dimakan oleh ular. So ular merupakan pengguna tertier lah di sini. So you have pengeluar, siput biasanya seekor herbivore, burung sama ada omnivore ataupun carnivore, dan yang terakhir tertier ular. So biasanya ular ini bukan lagi biasanya lah, ular memang carnivore lah. Oops, that was not supposed to happen. Okay. Siratan makanan. So siratan makanan pula, kalau kita ambil beberapa rantai makanan dan kita kasih gabung dia menjadi satu gambar, kita mendapat apa yang kita panggil sebagai siratan makanan ataupun food web. So we have food chain. Kalau rantai makanan dia satu jalan saja. Tapi siratan makanan dia ada beberapa jalan dia lah. So it looks something like this. Okay, so dari kubis tadi, dan sekarang kubis dimakan oleh 3 benda. Ulat beluncas, siput belalang, dan 3 haiwan ini dimakan oleh burung dan katak. Dan kedua-dua burung dan katak akhirnya dimakan oleh ular. Rantai makanan kayak ini. Okay, so yes. So ini rantaian makanan. Ini siratan makanan. Okay, so quick question for you in the chat. Siratan makanan ini kamu nampak, kalau kamu pisah dia kepada rantai-rantai yang berbeza, berapa rantai yang kamu boleh dapat? Berapa total rantai yang ada di dalam siratan makanan yang ada? Banyak ya, tapi berapa? Ya, kadang-kadang dalam soalan-soalan dalam buku dan dalam tes dia akan tanya soalan seperti itu. Hasilkan beberapa rantai makanan daripada siratan makanan ini. Ada yang menjawab 6, ini ada 4, 5. It's less than 10, definitely less than 10. 4 or 5, 4. Okay. 9, 7, 8. So if you follow the arrows, 8. Okay, let me show you. So 6. Okay, I'll show you. So number 1, this is the first one. Kubis, siput, burung,
Okay. Okay, Caleb. Siratan makanan itu yang sudah kena gabung. Kau cek buku teks kamu. Siratan ialah yang sudah kena gabung. Kalau dia satu saja jalan macam ni, itu rantai makanan. Kalau dalam English, we call it food chain and food web. Kau bayangkanlah itu rantai. Itu rantai satu-satu saja dia punya sambungan. Siratan macam itu siratan lah, ataupun macam itu jala yang kamu pakai untuk rambat ikan. Banyak dia punya jalan ataupun sambungan. Okay? Anyway. So, rantai yang pertama, kubis, siput, burung ular. Rantai kedua, kubis, beluncas, burung ular. Rantai ketiga, kubis, belalang, burung ular. Okay? Rantai keempat, kubis, belalang, katak, ular. So, actually ada total of 4 rantai. Okay, masih bingung lagi. It's okay. Bagus kamu tanya sekarang daripada exam baru mau tanya. Exam tidak tolong lagi. Okay, so we have a total of 1, 2, 3, 4. Right? And sometimes tidak semestinya dia ada 4. Kadang-kadang soalan akan kasih tunjuk. Mungkin jawapannya 5, 6. Kamu kena pandai-pandai lah kasih pisah kepada rantai-rantai yang berbeza. Alright. Any questions so far ataupun jelas? Okay, ulang yang mana satu, Tito? Mana satu yang, which one do you need me to repeat, Tito? Mana satu mau ulang? Jangan bilang semua. Yang berapa siratan makanan. Alright, so ini siratan. Okay, you're liking. Okay. So ini siratan makanan yang asal. Ini rantai yang pertama. Right? Kubis, siput, burung, ular. Rantai yang kedua. Kubis, beluncas, burung, ular. Rantai yang ketiga. Kubis, belalang, burung, ular. Rantai keempat dan yang terakhir ialah kubis, belalang, katak, ular. Okay? Tidak nampak kubis. Kasih handphone kamu, kasih landscape. Anyway, ini slide nanti saya akan share juga kepada kamu semua, so you can all download it to read at home. So don't worry about it. Okay. Anyway, kita teruskan saja. Tenaga, so aliran tenaga dalam siratan makanan. So ini yang saya katakan tadi lah. Tenaga dipindahkan daripada organisme lain dalam rantai makanan dan dalam siratan makanan. So dari tumbuhan, tenaga yang ada dalam tumbuhan dipindahkan kepada pengguna primer. Pengguna primer, tenaga yang ada dalam pengguna primer dipindahkan kepada pengguna sekunder dan seterusnya. Now, ini sangat penting. Bukan 100% daripada tenaga itu akan dipindahkan. Contohnya, kalau katakanlah tumbuhan ada 100 poin. 100 markah dia punya tenaga. Apabila tumbuhan itu dimakan oleh belalang, belalang tidak akan mendapat 100% daripada tenaga itu. Yang belalang dapat mungkin hanya 60% saja. Kenapa? Okay. Sebahagian tenaga itu akan hilang. Kenapa? Sebab dia kena guna. Right? So tenaga digunakan oleh organisme untuk bergerak dan menjalankan proses hidup. Okay. Ada juga tenaga yang hilang dalam bentuk tenaga haba. Ya, bila pergerakan berlaku itu akan menyebabkan haba keluar, ataupun dalam bentuk tenaga kimia dalam makanan yang tidak tercerna ataupun dalam tinja. Jadi bila kamu pergi tandas pun itu adalah sebahagian tenaga yang tidak digunakan ataupun tidak diambil dengan sempurna. So, look at this carefully. Tumbuhan 100 markah dia punya tenaga. Bila belalang
makan itu tumbuhan, dia mungkin dapat 60 markah. Alright? So, kamu boleh nampak dalam ini gambar, ada tenaga yang, kalau garis yang ini solid lah, ini garisan yang solid, ada sebahagian tenaga akan ke haiwan yang seterusnya, tetapi ada sebahagian tenaga tidak akan kepada haiwan yang seterusnya, tetapi dia hilang. Dia akan hilang. So, mungkin dari kubis 100 markah. Bila dia pergi pengguna primer, 80 lagi peratus tenaga, ataupun 60 lah. Kita katakan 60 markah lagi tinggal. Bila dia kalau pindah lagi kepada yang seterusnya, dari 60 markah mungkin 20 markah lagi. Daripada 20 markah, ini bila sampai ular mungkin tinggal 5 lagi. So, semakin jauh kamu daripada pengeluar, semakin banyak tenaga hilang. Karena bukan 100% tenaga itu akan dipindahkan. Itulah sebabnya biasanya haiwan-haiwan pengguna tertier ini tidak begitu banyak. Maksud saya tidak begitu banyak. Kamu bayangkanlah berapa banyak serangga berbanding burung. Lebih banyak serangga berbanding burung. Okay? Lebih banyak burung berbanding ular. Karena tidak cukup banyak burung untuk menampung jumlah ular yang ada. Inilah sebabnya juga salah satu sebab kenapa this is just fair information lah. Ini tidak keluar dalam exam. But a lot of people now, dia menggalakkan orang-orang untuk menjadi vegetarian, bukan atas sebab-sebab kesihatan, tapi atas sebab-sebab untuk kita punya planet, untuk selamatkan kita punya planet. Okay? Karena pemakanan daging ataupun penggunaan daging ini, dia banyak menghasilkan tenaga. Dia banyak menggunakan tenaga yang tidak cukup, yang kita tidak lagi dapat mampu tampung. For example, untuk menghasilkan makanan yang diperlukan, untuk menghasilkan mungkin beberapa kilo daging lembu. Right? Makanan yang diperlukan untuk menghasilkan beberapa kilo daging lembu, kalau kita guna makanan itu, sayur itu, untuk kasih makan orang, itu boleh mungkin cukup puluh ataupun ratusan kilo. So, untuk menghasilkan beberapa kilo daging, dia menggunakan ratusan kilo sayur ataupun tumbuhan. And so, masalah tidak cukup makanan nih disebabkan kebanyakan tumbuhan itu digunakan untuk bukan kasih makan orang, tapi kasih makan haiwan. And so now, what some people are saying, kita jadi vegetarian supaya masalah kekurangan makanan dan masalah pembaziran tenaga kita boleh kurangkan untuk selamatkan planet. So that's just another reason why some people are encouraging veganism and menjadi vegetarian, right? Now, I'm not saying kamu kena jadi vegetarian lah, tapi saya galakkan juga lah untuk kesehatan, at least kurangkanlah pemakanan daging. Okay? Alright, any questions so far sebelum kita teruskan? Let me check maybe on the phone. Okay, no questions on the phone. Ada apa-apa soalan dari siapa-siapa? Tentang aliran, okay, bagaimana tenaga itu mengalir ataupun sebagainya. Tidak ada? Okay, kalau tidak ada soalan, saya teruskan saja. Kalau ada, just type it out. I'll still be able to see it. Okay, kitar nutrien. So, kitar nutrien ialah, well, kamu sudah belajar tingkatan 1, kitar nutrien sebenarnya. So, pemindahan nutrien dan tenaga berlaku secara berterusan dalam satu ekosistem. Okay? Semasa tingkatan 1, kita sudah pelajari beberapa kitar. Okay. Tingkatan 2, coba kamu sebutkan. Tulis dalam chat. Apa-apa kitar yang kamu sudah belajar masa tingkatan 1.
Sekitar or cycle. Ada sekurang-kurangnya 2 itu. Mustahil kamu tidak belajar masa tingkatan 1. Anyone can remember? Gitar semula, oke ya. Gitar semula ialah sejenis gitar, yes. Oke. Yes, gitar semula, yes. Tapi kita lebih kepada gitar yang berlaku secara semula jadi di dalam alam sekitar. Maksudnya, ini gitar semula ini manusia yang buat, right? So of course that's a good thing. Now, gitar nutrien ialah gitar yang berlaku secara semula jadi dalam ekosistem, di mana kamu tidak buat apa-apa pun, gitar ini akan berlaku juga. So, can you think of any? Can you remember any yang kamu dah belajar dalam tingkatan 1? Gitaran air. Gitar air. Yes, okay. So, 1 ialah gitar air. Yes, so water cycle. Okay, so both Adelaide and Evelita said gitaran air. Okay, any other? Ada lagi? Ada satu lagi itu. At least ada satu lagi. No, gitar air saja. Okay, so let's continue. So, apakah peranan benda-benda hidup dalam gitar-gitar tersebut? So, gitar air yang kita belajar tentang bagaimana air itu sebenarnya berkitar saja dalam kita punya ekosistem. Tapi soalan dia ialah apa peranan benda-benda hidup? Ya, bagaimana haiwan dan tumbuhan juga terlibat dalam gitar air. Okay? So, gitar air kamu sudah belajar last year. Okay? Hujan naik, dia turun, dia masuk sungai, masuk tanah, dan dia akan pusing-pusing. Tapi kalau kamu lihat dalam gambar ini, tidak berapa jelas, tapi ada juga gambar ini dalam buku teks. Ada juga peranan yang dibuat oleh tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Right? So for example, pokok. Pokok dia akan serap air dari tanah, dan kemudian air itu akan keluar daripada dia punya daun melalui transpirasi. Right? Ataupun haiwan-haiwan, dia akan apa? Dia akan menjalankan respirasi, menjalankan penyatinjahan dan perkumuhan, dan itu pun akan apa itu? Itu pun merupakan satu sebahagian dari dalam gitar air. So for example, peranan benda hidup dalam gitar air. So ini sangat penting lah. Okay? Air diserap oleh akar tumbuhan dari tanah dan dilepaskan ke atmosfera melalui transpirasi. Perkataan-perkataan yang kena garis tu kamu kena tahu. Selalu ini akan digunakan dalam menjawab soalan. Okay? Haiwan menjalankan respirasi, penyatinjahan dan perkumuhan. So haiwan-haiwan, of course haiwan-haiwan dia kena minum air. Dia kena minum air untuk terus hidup. So respirasi bermaksud bernafas. So bila kamu bernafas, okay, sebab manusia pun dikira sebagai sejenis haiwan. Okay. Bila manusia bernafas, okay, bila kamu menghembus nafas, ada uap air yang keluar. So uap air itu akan kembali kepada atmosfera. Okay, penyatinjahan dan perkumuhan. Penyatinjahan, jadi bila kamu pergi tandas, okay, kamu buang air, itu pun merupakan sebahagian daripada kita air. Bila kamu keluar, pergi kencing sana, pokok, ataupun kamu sebenarnya kembalikan air yang kamu minum itu, kamu sudah kasih kembali itu air kepada alam sekitar. Dan air itu akan menjadi sebahagian ke dalam ini gitaran air. So sebenarnya air yang kita ada dalam bumi ini dia pusing-pusing saja itu. Air kencing hari ini mungkin esok menjadi air hujan. Air hujan nanti menjadi air sungai. And then air sungai itu ditapis menjadi air minum. Kau minum, and then kau pergi kencing, jadi lagi balik kencing. So pusing-pusing saja itu. So sebenarnya air yang kita semua minum tu air kencing lah. Satu ketika dulu.
Akar tumbuhan mencengkam tanah dan memperlahankan aliran air di bawah tanah dan mengelakkan hakisan tanah. Right? So, ya. Daun-daun pokok yang gugur menutupi permukaan tanah dan mengurangkan kadar penyerjatan air. So itu daun pokok, dia tutup tanah supaya itu tanah lambat kering lah. Supaya lama sikit itu air boleh kekal dalam tanah untuk penggunaan tumbuh-tumbuhan. So satu lagi kitar yang kita belajar ialah kitar karbon dan kitar oksigen. Right? Dalam buku teks kamu boleh nampak ni. So kita tahu, kita bernafas, kita menghasilkan karbon dioksida. Tumbuh-tumbuhan pun waktu malam dia menghasilkan karbon dioksida. Pembakaran pun menghasilkan karbon dioksida. Bila ada haiwan yang kena reput, itu pun menghasilkan karbon dioksida, dan tumbuhan menghasilkan oksigen. Now, kalau kamu lihat di sini, kamu lihat ini carta, warna biru maksud dia, anak panah warna biru maksud dia guna oksigen ataupun dia serap oksigen. So, of course, haiwan dia akan bernafas menggunakan oksigen. Proses pereputan menggunakan oksigen. Respirasi tumbuhan juga menggunakan oksigen. Dan dia akan mengeluarkan karbon dioksida. So, warna merah ini ialah anak-anak panah yang menunjukkan proses-proses ini mengeluarkan karbon dioksida. So, haiwan menghembus karbon dioksida. Pereputan menghasilkan karbon dioksida. Dan anak panah warna hijau ini, satu saja anak panah warna hijau di sini, kecil, yaitu apabila tumbuhan menjalankan fotosintesis, dia menghasilkan oksigen. So, hampir macam tidak sama rata. Banyak yang menggunakan oksigen, banyak yang menggunakan karbon dioksida. Hanya satu saja yang mengeluarkan oksigen, dan so that's why it's so important to have plants. Because itu saja yang menghasilkan oksigen di dalam kita punya atmosfera. So, peranan benda hidup dalam kitar oksigen dan kitar karbon. So, tumbuhan dan haiwan melakukan respirasi yang menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Tumbuhan dan haiwan yang telah mati diuraikan oleh bakteria dan kulat di dalam tanah menggunakan oksigen dan membebaskan oksigen. So, dua proses ini, respirasi dan penguraian, akan menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Dan satu saja proses yang menggunakan karbon dioksida dan membebaskan oksigen, yaitu melalui fotosintesis. So, fotosintesis is very, very important lah untuk kita punya alam sekitar. So, kitar nutrien ini sangat mudah diganggu oleh aktiviti-aktiviti manusia. Right? For example, penebangan hutan yang tidak terkawal. So, kamu boleh bayangkanlah akibat. Kalau penebangan hutan tidak terkawal, apa yang berlaku? Tiada tumbuhan yang menghasilkan oksigen. So, karbon dioksida semakin banyak. Bahan api fosil. So, pembakaran bahan api fosil macam petrol, arang, ini semua menghasilkan karbon dioksida. Dan penggunaan sumber air secara berlebihan. Right? Semua ini menjadi gangguan dalam kitar nutrien. So, apa kita punya penyelesaian? Sebab kita tidak boleh katakan berhenti tebang pokok. Sebab kita masih perlu kayu. Kita tidak boleh bilang jangan lagi bakar minyak. Tidak jalan nanti semua kita punya kereta, kita punya kendaraan dan industri. And of course kita tidak boleh katakan jangan lagi guna air. Mati kita semua. So, kita kena ambil langkah-langkah yang kita kena menggunakan langkah-langkah yang sangat-sangat terancang. So, antara langkah-langkah yang kita perlu lakukan, mewujudkan sistem pertanian yang terancang. Maksudnya, kamu jangan sembarangan saja kasih bersih kawasan. Kamu kena mendapat
kebenaran dulu untuk kasih bersih satu kawasan untuk menjalankan pertanian. Ada had berapa banyak bajah yang kamu boleh pakai, apa-apa jenis bahan-bahan yang kamu pakai, berapa banyak air yang kamu kena pakai, kamu kena rancang semua ini. Oke, penggunaan kendaraan awam ataupun dalam arti kata lain mengurangkan penggunaan kendaraan sendiri. Oke, for example, katakan ada 10 orang bawa kereta pergi kerja. Maksudnya 10 orang, 10 kereta lah yang akan mengeluarkan asap. Tapi kalau semua naik satu bus, maksudnya satu bus saja yang menghasilkan asap. Inilah kenapa digalakan untuk menggunakan kendaraan awam lah. Menyimpan air hujan untuk kegunaan harian. So, kau boleh simpan air hujan untuk siram bunga, untuk flush tandas dan sebagainya. Menanam semula pokok. Itu kita tahu memperketat undang-undang. Itu pun kita tahulah. Kita pastikan ada undang-undang. Tidak boleh buat pembakaran terbuka. Asap kereta tidak boleh terlalu tebal dan sebagainya. So I think all of this is clear. Before I continue, any questions? Kita bergerak agak cepat nih. No questions? So topik 3.4. Tajuk topik ini sangat panjang. Saling bersandaran dan interaksi antara organisme dan organisme dengan persekitaran. Does anyone want to try to explain? Ada sesiapa mau coba terangkan apa maksud tajuk topik ini yang sangat panjang ini? Saling bersandaran dan interaksi antara organisme dan satu kali saja perkataan dan, that's wrong. Dan organisme dengan persekitaran. No one wants to try and explain. Mau tunggu Cigo juga. Well, kita try satu persatu. Apa arti perkataan bersandaran? Apa bermaksud bersandar? Bersandar. Apa arti perkataan bersandar? Apa maksud kalau aku bilang bersandar pada dinding? Depend on each other. Yes, that's a good way to say it. Kamu bersandar kepada satu sama lain. Ataupun kamu bergantung kepada satu sama lain. So, saling bersandaran merujuk kepada bagaimana ada haiwan-haiwan yang bersandar ataupun bergantung kepada haiwan-haiwan yang lain dalam satu ekosistem untuk memastikan bahwa ekosistem itu akan terus sihat. So, ada haiwan yang dia bergantung kepada satu sama lain. Interaksi. So, kita sudah bilang apa maksud interaksi tadi itu. So, interaksi ialah perhubungan di antara organisme. Right? So, saling bersandaran ataupun saling bergantung dan interaksi antara organisme. So, bagaimana benda-benda hidup bergantung dan bersandar dan berinteraksi dengan satu sama lain. Dan juga bagaimana organisme bergantung dan bersandar dengan persekitaran. Jadi persekitaran ini termasuklah benda-benda yang tidak hidup seperti oksigen, tanah, matahari dan sebagainya. So, bagaimana ini semua berlaku lah. So, let's go. So, kita faham dulu apa arti perkataan-perkataan ini sebelum kita teruskan. So, habitat. So, habitat ialah persekitaran ataupun tempat tinggal satu organisme. So habitat, contoh habitat ialah laut, hutan, kawasan tanah rata, grassland ataupun kawasan gurun. Ini semua adalah jenis-jenis habitat yang ada. Sungai, kolam, banyaklah jenis, padang, banyak jenis habitat. Spesies. So, spesies ialah sekumpulan organisme yang mempunyai ciri-ciri yang serupa dan boleh saling membiak dan menghasilkan anak. So, spesies ini ialah
apabila satu kumpulan haiwan ini, dia semua ada ciri-ciri yang sama, kita panggil ini sebagai satu spesies. Jadi dia punya bentuk badan lebih kurang sama. Dan yang lebih penting lagi ialah dia boleh saling membiak dan menghasilkan anak. So for example, gajah dengan jirafah. Gajah dengan jirafah ni berbeza spesies. So gajah dengan jirafah tidak boleh membiak. Right? Tidak boleh menghasilkan anak. Right? Nanti kau bayangkanlah ada jirafah yang panjang leher, warna kelabu dan panjang hidung. But that's not going to happen sebab gajah dan jirafah berlainan spesies ataupun berlainan jenis. Tapi jirafah, kalau ada jirafah jantan dengan jirafah betina, dua-dua itu merupakan spesies yang sama, jadi dia boleh membiak dan menghasilkan sama. So spesies itu ialah satu jenis lah, satu jenis haiwan ataupun sekumpulan haiwan. So populasi ialah bila kamu ada satu kumpulan besar haiwan-haiwan yang sama spesies yang tinggal bersama. So for example, kamu ada banyak ikan yang sama spesies tinggal di dalam satu kawasan, sekarang kita panggil itu sebagai satu populasi. Right? So kalau saya bilang ada spesies ikan di sana, saya boleh maksudkan ada satu saja saya nampak. Tapi kalau saya bilang saya nampak satu populasi, maksudnya saya nampak satu kumpulan yang besar ataupun beberapa tinggal di dalam satu habitat ataupun dalam satu kawasan. Nah, kalau kita gabungkan beberapa populasi, so ada beberapa ikan di sana, ada beberapa ketam di sana, ada ikan spesies lain, satu kumpulan, dan setiap ini mempunyai kumpulan masing-masing. Sekarang kita gabungkan beberapa populasi, kita panggil ini sebagai satu community. Kita ada community yang ada beberapa jenis populasi. So ada populasi ikan, ketam, jellyfish, and rumput. Or in other places, kalau di darat mungkin ada semut, ada burung, ada ular, ada anjing. Semua tinggal di dalam satu kawasan yang sama, kita panggil sebagai community. And finally, kita ada istilah ekosistem. So ekosistem dia hampir sama seperti community tadi. Right? Tetapi dalam ekosistem dia juga termasuk benda-benda tidak hidup. So community kita tidak mengambil kira benda-benda hidup. Kita cuma mengambil kira benda-benda yang hidup dan bagaimana benda-benda hidup ini berinteraksi dengan satu sama lain. Tapi kalau sekarang kita ambil kira juga benda-benda tidak hidup seperti air, udara, tanah, cahaya matahari. Sekarang kalau kita ambil kira itu juga sekarang ini kita panggil sebagai satu ekosistem. Bukan hanya saja mengenai benda-benda hidup yang ada, tetapi semua itu benda-benda tidak hidup dan bagaimana benda hidup dan benda tidak hidup ini berinteraksi. So tanah, bagaimana tanah berinteraksi dengan tumbuhan. Bagaimana ikan berinteraksi dengan air dan matahari dan sebagainya. So all these things dia menghasilkan apa yang kita panggil sebagai sebuah ekosistem. So it's very important. So when we say ekosistem, sebenarnya kita merangkumi sesuatu yang sangat besar. So keseimbangan ekosistem. So suatu ekosistem dikatakan seimbang jika organisme hidup dan komponen-komponen bukan hidup dalam persekitaran berada dalam keadaan harmoni tanpa gangguan luar. Maksudnya semua spesies itu boleh terus hidup, akan terus hidup, tidak akan pupus, tidak ada apa-apa benda-benda yang berlaku, tidak ada penyakit yang berlaku kepada semua spesies itu, semua hidup dengan sihat dan baik. Alright, so let me give you an example. Kita balik kepada rantai makanan yang tadi. Okay, let's take this one. So ada populasi kubis, belalang, burung dan ular. Dan semua ini hidup dalam satu suasana yang seimbang. Di mana tidak ada haiwan yang
akan pupus. Now, kalau saya ganggu mana-mana haiwan ini, saya boleh ganggu keseimbangan dalam rantai ini. For example, salah satu soalan yang selalu akan keluar semasa dalam kertas soalan ialah seperti ini. Dalam rantai makanan, ramalkan apa yang berlaku jika jumlah ular bertambah. Okay, so I want you to think now. Kamu coba fikir dan bayangkan dan ramalkan dan coba tulis dalam jawaban. Okay, kalau jumlah ular meningkat, apa yang berlaku kepada haiwan-haiwan lain dalam rantai makanan ini? Okay, adakah jumlah haiwan-haiwan lain juga akan meningkat ataupun akan mengurang? Think about it carefully. So kalau jumlah, okay, let me write it down. Ramalkan apa yang akan berlaku kepada jumlah hidupan lain jika jumlah ular bertambah. Right? Let's say ada magic, tiba-tiba ular sekarang ganda 10 kali. Okay, so jumlah haiwan lain akan okay, so the first one is, yes, that's correct. Jumlah burung akan berkurang. Kenapa? Sebab makin banyak ular makan burung. Now, tapi donya pun betul juga. Jumlah burung berkurang. Jumlah belalang naik. Kenapa? Sebab sekarang tidak ada sudah yang makan itu belalang. So, belalang semakin banyak, burung semakin sikit. Kubis macam mana? Apa jadi sama kubis? Belalang semakin banyak. Okay, yes, so dia akan berkurang ataupun semakin sikit. So, dengan hanya mengubah satu haiwan saja, semua yang lain di dalam satu rantai itu akan berubah. So, ular semakin banyak, tiba-tiba ular semakin banyak, burung semakin sikit, belalang semakin banyak, kubis semakin sikit. Tapi lama-lama apa yang berlaku? Kalau kita teruskanlah. Lama-lama mungkin dalam 10 tahun, kubis habis. Bila kubis habis, apa jadi? Belalang pun berkurang. Bila belalang berkurang, apa jadi? Burung pun berkurang, ular pun berkurang, semua mati. Okay, this is just an example. Okay, biasanya dalam soalan dia tidak sampai begitu jauh lah. Dalam soalan kamu hanya jawab seperti yang jawapan yang ada di sinilah. So kamu boleh katakan, jika jumlah ular bertambah, jumlah burung akan berkurang kerana jumlah pemangsa burung sudah bertambah. Jumlah belalang akan bertambah kerana tidak ada lagi burung untuk makan belalang. Jumlah kubis akan berkurang dan sebagainya. But you understand what I'm saying? Keseimbangan ini sangat mudah diganggu. Ini baru rantai. Kalau siratan, kau bayangkanlah, kalau satu pun diganggu, yang lain-lain pun akan terganggu. This is why we have to be so careful. Inilah kenapa sebabnya masalah apa-apa saja aktiviti yang boleh menyebabkan organisme mati, tidak kira tumbuhan, haiwan, dia sangat mudah untuk menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem. This is why we have to be so careful. This is why so many problems are happening now. Okay, let's go back to where we were here. Right? So kita kena berhati-hati untuk memastikan yang satu ekosistem itu akan terus seimbang. Kepentingan penyesuaian hidupan antara alam sekitar. Right? So, ini saya tidak akan sentuh panjang lebar, tetapi ya kita tahu ada banyak jenis iklim. Ada iklim sejuk, ada iklim panas, ada iklim yang sederhana saja. Okay. Dan kalau kamu lihat haiwan-haiwan di setiap tempat ini, dia akan menyelesaikan diri berdasarkan dia punya habitat. So for example, haiwan, let's say lah beruang. Beruang yang hidup di hutan tidak sama dengan beruang yang hidup di kutub. Right? Polar bear. A polar bear doesn't look the same as a brown bear. First of all, dia punya warna tidak sama. Satu putih, satu coklat. Right? Tapi mungkin dia punya jenis bulu
ataupun apa berbeza kerana dia kena menyesuaikan diri kepada iklim di habitat. So, banyak haiwan yang menyesuaikan diri kepada iklim masing-masing. Right? Alright, so here's an interesting one. Interaksi antara organisme. Sebagaimana organisme hidup dalam satu ekosistem, bagaimana dia bersandar kepada satu sama lain. Okay? Adakah dia berlawan, adakah dia menyebabkan masalah kepada satu sama lain, ataupun adakah dia membantu satu sama lain. So symbiosis. So salah satu jenis hubungan yang kita ada ialah hubungan yang kita panggil sebagai symbiosis, di mana dua organisme akan hidup bersama-sama, berlainan spesies. Yang betul-betul berlainan spesies tetapi dia tinggal. Maksud saya tinggal bersama-sama ialah betul-betul setiap hari sama-sama. Okay? Everyday hidup sama-sama dan berinteraksi antara satu sama lain. So ada 3 jenis hubungan seperti ini, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. So let's look at the first one. So, contoh haiwan. Contoh haiwan untuk apa nih, Caleb? Symbiosis. I'm going to give you an example. So for example, mutualisme. So mutualisme ialah jenis hubungan di mana kedua-dua haiwan ini mendapat manfaat ataupun kedua-dua haiwan mendapat kebaikan ataupun keuntungan. So in this picture we have a very famous example. Okay? We have a very famous example di mana ini ikan ni, we call this a clownfish or ikan badut. Okay? Ikan badut ni menjadi famous karena movie Nemo, Finding Nemo, and few years ago Finding Dory pun keluar. But Finding Nemo, so this is the Nemo fish or what we call the clownfish. Dia tinggal di dalam buran yang kamu nampak yang ada dia punya panjang-panjang ni, buran ataupun in English we call it a sea anemone. Now, ini buran ini sebenarnya ini merupakan satu haiwan yang beracun. Dia boleh menyengat. Itulah cara dia mendapat makanan. Tetapi yang luar biasa, ini ikan badut ni dia tidak kena racun ataupun kena sengat oleh ini buran. Malah dia tinggal di dalam. Dia buat dia punya rumah di dalam ini buran. Jadi kedua-dua haiwan mendapat kebaikan dalam situasi ini. Okay? Ini okay? Finding Danny. Okay. I'm looking forward to it. Okay, so ini ikan dia mendapat perlindungan karena dia tinggal di dalam tempat yang beracun. Haiwan-haiwan yang lebih besar macam jerung dan ikan-ikan yang lebih besar tidak dapat makan ini ikan badut karena dia selamat di dalam ini ikan buran. Dan ini bukan ikan buran, ini buran. Dan ini buran pula dia mendapat kebaikan sebab sisa-sisa makanan yang terletak di dalam celah-celah ini badan dia itu ikan clownfish yang kasih bersih. Dia kasih bersih, dia kasih makan lah. Jadi supaya tidak ada lagi sisa-sisa yang terdapat di dalam. So, dalam situasi ini, kedua-dua haiwan mendapat kebaikan. Okay? Another example ialah ini kerbau dengan ini burung tiung. Kadang-kadang kamu, ataupun ini burung bangau. Kadang-kadang kamu nampak ini burung tiung ataupun bangau. Dia hinggap di belakang itu kerbau, terus macam dia patok-patok belakang dia. Apa yang dia sebenarnya buat ialah itu burung sebenarnya sedang makan itu kutu yang ada di badan itu kerbau. Sama juga, kedua-dua mendapat kebaikan. Kerbau kena buka kutu, burung dapat makanan. So this is an example of what we call mutualisme, di mana kedua-dua organisme mendapat kebaikan ataupun mendapat untung dan manfaat. Yes, buaya juga. Kadang-kadang kamu nampak ada buaya, dia buka mulut, and then itu burung akan masuk dalam mulut ini buaya. Dan saya selalu heran juga. Tahu juga itu buaya untuk tidak makan itu burung. Right? Jadi itu burung kasih bersih itu gigi itu buaya. Dia kasih bersih dengan makan makanan sisa-sisa yang ada di celah-celah gigi buaya. Dan itu buaya
dapat gigi yang bersih. So itu pun adalah contoh mutualisme di mana kedua-dua mendapat manfaat. Right? So those are the most common examples lah. So it's very interesting how these things happen. Now, the other example is komensalisme, di mana hanya satu saja organisme yang dapat manfaat, manakala organisme lain tidak mendapat manfaat, tetapi tidak juga dia mendapat keburukan, tidak juga dia hilang apa-apa. So the most famous example yang dalam setiap buku teks dia akan beri contoh ini ialah ikan jerung. So we have ini ikan jerung, ini jerung yang agak kecil, dan ikan yang selalu ikut dia yang kita panggil sebagai ikan remora. Okay, please turn off your microphone. Someone has your microphone on, please turn it off. Thank you. That's how you spell remora. Okay, so ini ikan remora apa dia buat? Di mana ini ikan jerung pergi, dia ikut saja, dia melekat saja di tepi begitu. Jadi ikan remora dia dapat dua kebaikan. Satu, dia mendapat perlindungan. Sebab tidak ada yang dapat makan dia karena dia dekat dengan itu shark kan. Mana ada haiwan yang berani pergi serang itu shark. Ikan jerung. Kedua, apa saja sisa-sisa makanan yang daripada makanan itu shark, itu remora lah yang pergi makan. Okay, jadi dia ikut saja ini shark. Dan saya pun heran juga kenapa itu ikan jerung tidak juga dia pergi makan ini ikan remora, tidak juga dia pergi marah. Ini ikan jerung dia tidak mendapat apa-apa. Okay, itu ikan jerung bukan juga dia tolong bagi makanan, bukan juga dia tolong kasih bersih apa-apa, kasih bersih gigi apa. So, ikan remora mendapat manfaat, ikan jerung tidak mendapat apa-apa, tapi tidak juga rugi apa-apa. Okay? So tidak juga kena curi lah. Tidak juga kena curi duit dia, ataupun kena curi makanan dia. Mungkin ini ikan jerung dia lonely man, kan? Jadi dia mendah kawan. Mungkin kita boleh katakan dia mendapat persahabatan. Tapi actually ini ikan jerung tidak mendapat apa-apa. So basically itu remora is a freeloader. Dia kena carry saja pergi mana-mana. And itu jerung yang jadi tukang carry lah. Sama-sama. Okay. Now the last one. And mungkin agak kecil. Oh, before that I forgot. So ikan jerung ini ataupun haiwan yang menjadi haiwan yang tidak mendapat apa-apa kebaikan di sini. Dia jadi macam rumah saja. Jadi dia dipanggil sebagai perumah. So, ikan jerung menjadi perumah. Okay, dan remora dia punya peranan dipanggil sebagai komensal. So, di mana komensal ialah haiwan-haiwan yang mengikut haiwan lain tetapi untuk mendapat kebaikan tetapi tidak memberi kebaikan kembali. Okay. Now the other one is what we call parasitisme. So dalam parasitisme ini satu saja mendapat kebaikan macam tadi, tetapi yang satu pula dia mendapat keburukan ataupun dia mendapat kerugian ataupun mudarat. So parasit lah, nama pun parasit. So for example ini kutu. So, contohlah kutu dengan anjing. Kutu dapat apa? Kutu dapat tempat tinggal. Kutu dia dapat makanan. Dia dapat makan darah itu anjing. Anjing dapat apa? Kurap. Dia rugi. So, dalam hubungan parasitisme ini, satu rugi, satu untung. Excuse me. So, sama juga dalam situasi ini, itu anjing yang menjadi perumah ataupun host. Dan ini kutu kita panggil sebagai parasit. So that's what we call parasitisme lah. So dalam tiga situasi ini, haiwan ini tinggal bersama sepanjang hari, hampir sepanjang hari. Okay? Now, selain itu ada juga interaksi yang bukan simbiosis. Maksudnya dia bukan juga hidup sama-sama seperti yang tadi.
ada dua jenis, yaitu mangsa-pemangsa dan persaingan. Ini saya rasa agak mudah lah dia punya definisi. So mangsa-pemangsa ialah dia melibatkan satu organisme yang makan organisme lain. Ini saya rasa sangat jelas lah. Mangsa ialah organisme yang dimakan oleh pemangsa. So pemangsa ini ialah organisme yang memburu organisme lain sebagai makanan. So in English we call this prey and predator. Prey-predator relationship. So ini masih merupakan satu jenis interaksi lah. Dan yang terakhir ialah persaingan. So persaingan pula ialah apabila ada organisme yang bersaing untuk mendapat keperluan asas yang terhad. Maksudnya tidak cukup untuk semua. Contohnya cahaya, ruang, air, makanan, ada yang baru masuk, dan pasangan. So for example, kamu boleh nampak dalam ini gambar, ada dua burung yang sedang berebut untuk makanan. Karena tidak cukup makanan untuk dua mereka. So they have to fight for makanan yang ada. Ini yang kita panggil sebagai persaingan. Oke. Ini juga berlaku untuk tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan karena bersaing untuk cahaya dan air dan ruang. Ya. Dan tidak semestinya persaingan ini berlaku di antara tidak semestinya persaingan ini berlaku di antara spesies yang sama. Okay, kadang-kadang persaingan berlaku antara spesies yang berbeza. Mungkin dua jenis tumbuhan yang berbeza karena berebut untuk ruangan, ataupun dua jenis haiwan yang berbeza karena berebut untuk makanan. Okay? Now biasanya kalau yang rebut pasangan itu, you notice ada juga rebut pasangan, itu of course berlaku dalam spesies yang sama lah. Yeah? Tidak cukup. So biasanya untuk haiwan ini, contohnya anjing lah. 2-3 anjing kadang-kadang bergaduh berlawan untuk merebut satu betina. Manusia pun tidak terkecuali juga dalam hal ini. So all of these things happen lah. Alright. Okay. What time is it? It's 9:21. We'll go on for maybe another 10 minutes. Kawalan biologi. Ya, sebelum itu ada apa-apa soalan? Tidak? Ya, kalau tidak ada soalan, saya akan teruskan saja. So, kawalan biologi merupakan satu cara untuk mengawal haiwan-haiwan perosak tanpa menggunakan racun. So, kadang-kadang kita ada masalah haiwan-haiwan perosak, contohnya tikus. Let's say ada tikus yang memakan kamu punya kelapa sawit. So kita kena lakukan sesuatu untuk mengurangkan masalah ini. Nah, satu cara yang kita boleh lakukan ialah guna racun. Tapi katakan kamu tidak mau guna racun sebab mungkin tidak baik untuk kesehatan ataupun apa. Dan kita guna metode yang kita bangun sebagai kawalan biologi, di mana kita gunakan pemangsa semula jadi atau parasit ataupun sesuatu yang boleh makan ataupun kasih mati ini haiwan perosak. Okay? For example, itik dengan siput. So, kalau kamu ada masalah terlalu banyak siput, kau tidak mau itu siput makan itu kau punya padi, kau peliharalah 2-3 itik. Another example, ikan gapi dengan jentik-jentik. Okay? Kalau kamu ada masalah terlalu banyak jentik-jentik, anak nyamuk, kamu peliharalah ikan gapi yang akan makan ini jentik-jentik. Okay, kalau kamu ada masalah dengan haiwan aphid, so aphid is a type of insect yang boleh merosakkan tanaman kamu. Kamu peliharalah kumbang kura-kura, ladybirds, untuk makan itu. Kalau kamu ada masalah tikus di kamu punya kebun, kau peliharalah beberapa burung hantu. Untuk kasih kurang ini tikus. So this is an example of what we call biological control ataupun kawalan biologi. So kebaikan dia ialah 1. Lebih mesra alam, 2. Lebih murah, 3. Tidak menjejaskan kesehatan manusia. Lebih mesra alam ialah tidak menggunakan apa-apa jenis racun. Lebih murah. Racun itu kimia itu mahal. Kalau
Kalau haiwan tidak perlu lagi kau kasih makan, kau kasih lepas saja dia sendiri cari makan dan tidak menjejaskan kesehatan manusia. Itu kebaikan dia. Ada juga kekurangan pula. Satu ialah dia mengalami masa yang lebih lama ataupun tidak serta-merta. Kalau kau guna racun, cepat dia kasih mati. Tapi kalau kamu guna kawalan biologi, kena ambil masalah. Dan yang kedua ialah kemungkinan keseimbangan ekosistem mungkin terganggu. Kita sudah tahu macam mana keseimbangan ekosistem boleh terganggu. 10 slide lagi dan kita siap sudah untuk hari ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi size populasi dalam suatu ekosistem. So, size satu populasi, kita tahu populasi kan, boleh berkurang ataupun bertambah banyak berdasarkan 4 faktor ini. Satu, serangan penyakit. Kalau ada penyakit datang secara tiba-tiba, dia boleh menyebabkan populasi berkurang. Kehadiran pemangsa. Kalau banyak pemangsa, sikitlah dia punya populasi. Tapi kalau sikit pemangsa, banyak populasi satu haiwan. Sumber makanan. Kalau cukup makanan, lebih banyak. Kalau sedikit, lebih sedikit. Ataupun perubahan cuaca. Kalau tiba-tiba cuaca menjadi panas, dia ataupun tiba-tiba menjadi sejuk, dan haiwan itu tidak dapat menyesuaikan diri, dia akan menyebabkan populasi bertambah ataupun berkurang juga. Perubahan dalam ekosistem. So, ada perubahan-perubahan ekosistem yang boleh berlaku. Contohnya, kekurangan bekalan air oleh sebab kemarau dan sebagainya. Migrasi ataupun migration. So, migration ialah ada haiwan-haiwan yang pada musim-musim tertentu dia akan pindah ke negara lain. So, for example, here in Malaysia ada jenis-jenis burung yang hanya terdapat di Malaysia pada bulan-bulan tertentu. Bulan-bulan lain dia akan kembali ke negara asal. Tapi pada musim sejuk, dia akan datang ke Malaysia. Jadi macam kira dia bercuti lah. Begitu, dia ambil cuti masa sejuk. Dan yang ketiga ialah perubahan saiz populasi. Populasi haiwan mungkin semakin banyak ataupun semakin sedikit. Paling last topik. Peranan manusia dalam usaha mengekalkan keseimbangan alam. So, kita sangat tahu alam semula jadi boleh diancam oleh aktiviti-aktiviti manusia. So, kita sebagai manusia yang boleh berfikir, kita juga mempunyai tanggungjawab untuk memelihara dan mengekalkan keseimbangan alam semula jadi. Bukan hanya untuk kebaikan kita saja, tapi juga untuk kebaikan masa depan dan alam sekitar. So, for example, masalah penebangan hutan yang membuat spesies flora dan fauna pupus, menyebabkan kesan rumah hijau, menyebabkan hakisan tanah. Masalah perindustrian, dia membawa kepada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, hujan asid, kesan rumah hijau, pertanian secara besar-besaran, menyebabkan pencemaran air akibat penggunaan pestisida ataupun racun dan baja secara berlebihan. Tanah kehilangan mineral akibat aktiviti pertanian yang tidak lestari. Sebab pertanian itu dilakukan secara berlebihan, mineral yang ada dalam tanah hilang ataupun habis dan tanah itu tidak lagi subur. Dan pembuangan sampah sarap. Pencemaran air, banjir kilat dan bau busuk. So, apa langkah-langkah untuk mengatasi? Kita tidak boleh menghalang mana-mana aktiviti ini. Kita tidak boleh katakan tidak boleh menebang hutan. Kita perlu juga itu kayu. Takkan kita bilang tidak boleh melakukan industri ataupun pertanian. Right? So, what we can do? Kita menguatkuasakan undang-undang. Kita meningkatkan kesedaran orang awam melalui kempen. Kita mengawalkan 5 R, yaitu reduce, reuse, recycle, and repurpose. So, refuse. Kita menolak kalau kena tanya, kamu perlu straw, kamu perlu plastik, kita katakan tidak perlu. Tidak perlu guna plastik. Kita kurangkan kalau kita tidak dapat
buang, at least kita kurangkan penggunaan plastik. Reuse, kita guna balik plastik-plastik yang kita ada. Recycle, kita hantar ke pusat recycling. Dan repurpose, maksudnya benda kita guna untuk kegunaan lain. Contohnya tayar. Tayar kita guna sebagai pasu. So kita repurpose, kita tukar dia punya purpose dari tayar menjadi pasu. Okay? Dan menggunakan kaedah kawalan biologi. So these are all interesting things that we can do. Banyak lagi cara-cara lain, but these are the main ones lah. Okay, so kita sudah sampai di hujung. Hari ini ada agak panjang sedikit, lebih dari 1 jam sudah. So does anyone have any questions? Ada apa-apa soalan tentang topik-topik yang kita sudah belajar hari ini? Okay, slide nanti saya akan share juga kepada kamu. Does anyone have any questions they would like to ask pasal pelajaran hari ini ataupun pelajaran lalu, ataupun ada sesuatu yang kamu ingin tahu that you're curious about? I know I like answering your questions. It's something I enjoy doing.